Untuk kita membawakan perkembangan apa yang viral dan juga yang kita nak pastikan kesahihan berita tersebut. Ini dibawakan bersama dengan anda sudah pastinya tentang berita palsu dan juga yang telah pun disahkan tidak benar, iaitu tentang surat yang tersebar dikaitkan dengan Datuk Seri Shamsuddin Tun Hussein dan juga bagaimana tentang surat yang bercerita tentang pelantikan jawatan tersebut adalah disahkan sebagai tidak benar dan ia merupakan satu provokasi politik yang berniat jahat mengadakan fitnah untuk menirukan umum. Telah pun diperjelaskan oleh di ruangan laman media sosial Datuk Seri Shamsuddin Tun Hussein. Selain daripada itu juga, kita nak membawa tentang bagaimana bantuan kebajikan khusus bagi kaum ibu golongan B40 sebanyak RM200 sebulan yang telah pun difahamkan, disebarkan dan juga dikongsikan. Ini telah pun disahkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bahawasanya informasi yang tular itu adalah palsu, tidak pasti, jangan kongsi, dan bantuan sebanyak RM200 sebulan itu adalah merupakan satu tujuan yang hanya untuk sebagai penyebaran berita-berita yang tidak benar dan juga palsu. Dan ini adalah tentang robot pintar edar air Zam-Zam di Mekah. Kita nak kongsikan apa yang tular, yang viral, perkongsian di media sosial juga ataupun di Facebook khususnya. One News berkongsikan tentang ini video air Zam-Zam di Masjidil Haram diedar menggunakan robot pintar sebagai persediaan bagi menerima jemaah haji ketika musim pandemik COVID-19. Kira-kira 20 buah robot akan digunakan untuk membantu pelawat dan jemaah haji semasa musim haji nadi. Robot-robot pintar tersebut akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain ketika ia mengedarkan botol-botol air Zam-Zam tersebut. Ayo kita saksikan video yang dikongsikan bersama menggunakan robot untuk pengedaran air Zam-Zam ini yang tular dan juga dikongsikan oleh banyak ciapan dan juga perkongsian di media sosial oleh pengguna dan juga pelayar media sosial. Kalau boleh dapat dikongsikan ini di Masjidil Haram, dengan pengedaran tersebut dapat mengurangkan kontak ataupun sentuhan antara manusia, dan dengan penggunaan robot tersebut ia juga mengurangkan risiko jangkitan bagi COVID-19. Seterusnya, ini antara perkongsian yang banyak ditularkan oleh pengguna media sosial. Seorang pesakit ataupun seorang lelaki yang ingin memegang mayat pesakit COVID-19 ditahan polis di Indonesia yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Dalam video berkenaan, lelaki tersebut memegang mayat pesakit COVID-19 dan meminta orang ramai membuat penilaian sama ada benar atau tidak kewujudan COVID-19 sekiranya selepas 2 hari beliau meninggal dunia ataupun tidak selepas menyentuh mayat tersebut. Dan telah pun dikongsikan lelaki tersebut membuat permohonan maaf secara terbuka dan menasihati warganet untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Ini sedikit video yang dikongsikan tentang dakwaan-dakwaan dan juga dakwah oleh lelaki tersebut tentang menyentuh mayat pesakit COVID-19 tetapi tidak terjangkit dengan COVID-19. Jadi kita harapkan tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab seperti ini tidak dilaksanakan ataupun tidak dilakukan oleh sebahagian daripada kita, kerana ia akan merisikokan orang lain. Bukan saja merisikokan diri anda tetapi juga merisikokan orang lain juga. Seterusnya, sebenarnya .my juga ada berkongsikan banyak berita-berita yang tular dan juga disahkan kebenaran ataupun palsunya. Waspada laman sesawang mirip laman rasmi Bantuan Prihatin Rakyat BPR telah pun ditularkan pada Mei 2021. Tiada kes culik yang berlaku melibatkan 2 warga Bangladesh bersama remaja bawah umur, dan juga semua penerbangan MAB dari India ke Malaysia adalah penerbangan kargo sudah pun disahkan. Berita bertajuk orang ramai boleh rentas negeri mulai Isnin itu juga tidak benar, juga sudah pun disahkan. Ini antara perkembangan di sebenarnya .my yang telah pun dikongsikan. Dan juga dakwaan terdapat perubahan penamaan ahli KWSP adalah tidak benar. Juga waspada aplikasi perisian hasad malware yang minta maklumat perbankan. Ini adalah satu perkongsian dan juga kita harapkan agar kita memohon serta meminta anda supaya mengesahkan keaslian berita tersebut sebelum menyebarkan, kerana ini adalah satu lagi pandemik ataupun epidemik yang lebih berbahaya, kerana penyebaran berita palsu juga akan memberikan kesan kita tidak tahu sama ada kepada orang lain ataupun kepada keluarga dan juga golongan masyarakat kita sendiri.